Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam seri PDP Tasawuf Islam tingkat 5. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang konsep pemilikan harta dan matlamatnya, iaitu hak milik. Memiliki dengan hak milik. Dan mudah-mudahan selepas mengikuti PDPC ini, pelajar-pelajar dapat memberikan pengertian hak milik menurut Islam. Yang kedua, menyenaraikan 3 asas pemilikan harta menurut Islam. Yang ketiga, menulis 3 jenis pemilikan harta dalam Islam. Yang keempat, menjelaskan peraturan dalam pemilikan harta. Yang kelima, menghuraikan matlamat pemilikan harta menurut Islam. Yang keenam, menjelaskan batasan dalam pemilikan harta. Yang ketujuh, memberikan 3 sebab manusia diberikan kebebasan dalam pemilikan harta. Yang ke-8, menghuraikan 3 peranan harta. Yang ke-9, menyatakan 3 kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. Dan yang ke-10, menghuraikan 3 bentuk mengabaikan tanggungjawab terhadap harta. Sebelum itu, diharapkan pelajar-pelajar telah pun mempunyai buku teks tingkatan 5. Diharapkan kemudian juga pelajar-pelajar dapat menyediakan buku kerja PDPC Tasawuf Islam tingkatan 5 dan buku nota lengkap ekspresi A+ sebagai rujukan semasa kita mengikuti PDPC ini. Okey, kita tengok pertama pengertian hak milik dalam Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik dalam Islam? Okey, hak milik adalah sesuatu harta yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk dimiliki dan dimanfaatkan, seperti rumah, tanah, wang dan sebagainya. Itu maksud hak milik. Sesuatu yang dikurniakan, harta yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan. Sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk dimanfaatkan. Rumah, tanah, harta, kereta, motor dan sebagainya. Jadi hak milik dalam Islam ada 3 jenis. Yang pertama, hak milik individu. Yang kedua, hak milik umum. Dan yang ketiga, hak milik negara. Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik individu? Hak milik individu iaitu hak milik khusus bagi seseorang individu. Khusus untuk seorang individu seperti rumahnya, keretanya dan sebagainya. Okay? Dan orang lain tidak ada hak terhadap milik individu, milik seseorang kecuali dengan keizinan beliau untuk kita gunakan harta tersebut. Sebab dia adalah hak milik individu. Yang kedua, hak milik umum. Hak milik umum iaitu harta yang pemilikannya dikhususkan untuk kepentingan awam, kepentingan orang ramai, seperti jalan raya, sungai, dewan orang ramai dan sebagainya. Ini hak milik umum, kegunaan orang ramai. Dan yang ketiga, hak milik negara. Hak milik negara itu harta yang menjadi hak milik semua warga negara secara bersama, seperti sekolah, pejabat, kerajaan, hospital dan sebagainya. Apa beza antara hak milik umum dengan hak milik negara? Okey. Hak milik umum ni semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna seperti tandas awam, jalan raya. Semua orang boleh guna. Hak milik negara, hak milik semua orang juga, tetapi boleh digunakan, orang yang boleh menggunakan hak milik tersebut ialah dengan syarat. Orang yang ada hak saja, orang yang diberi kebenaran saja menggunakan hak tersebut, menggunakan hak tersebut. Contohnya sekolah. Bukan semua orang boleh guna sekolah. Orang yang boleh menggunakan sekolah ialah pelajar sekolah tersebut sahaja. Guru-guru sekolah tersebut sahaja. Orang lain, pelajar yang tidak belajar di sekolah tersebut, tak boleh guna sekolah tersebut, tak boleh guna bilik belajar, tak boleh guna kemudahan di sekolah tersebut. Kerana dia tidak ada kebenaran. Begitu juga pejabat kerajaan. Hanya orang-orang tertentu saja di tengah pejabat yang diberi kebenaran sahaja yang boleh menggunakan pejabat tersebut. Begitu juga hospital. Bukan semua orang boleh duduk di hospital, bawa baju, bawa beg, duduk hospital. Tak boleh. Hanya orang yang diberi kebenaran saja. Syarat-syarat tertentu saja yang boleh gunakan
harta hak milik negara. Tetapi hak milik umum boleh digunakan oleh semua orang. Tidak ada orang yang boleh melarang kita menggunakan hak milik umum. Seperti sungai, semua orang boleh gunakan air sungai tersebut. Pantai, semua orang boleh mandi di pantai dan sebagainya. Itu perbezaan antara hak milik umum dengan hak milik negara. Hak milik negara boleh guna tapi dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Yang tidak ada kebenaran, tak boleh guna walaupun dia milik negara. Seterusnya, kepentingan hak milik kepada manusia. Mengapa mesti ada hak milik? Dan mengapa kena ada hak milik? Ini antara sebabnya. Pertama, untuk mendorong manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta. Jika kita tahu harta yang kita miliki itu hak kita secara sepenuhnya, maka kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap harta yang dicarinya. Harta yang disukakannya, tahu akan jadi milik dia. Yang ketiga, manusia dapat menguruskan harta yang dimiliki mengikut kehendak mereka sendiri tanpa perlu meminta izin daripada sesiapa. Ini antara kepentingan hak milik. Ini antara kepentingan hak milik harta kepada manusia. Pertama, dapat mendorong manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, manusia mengetahui kemampuan dalam penguasaan terhadap harta yang dicarinya. Dan yang ketiga, kita tak perlu minta izin daripada sesiapa untuk menggunakan harta yang kita miliki. Seterusnya, bukti. Apakah bukti Islam menggalakkan umatnya memiliki harta sebanyak mungkin? Islam memang menyuruh umatnya supaya memiliki harta seberapa banyak yang mungkin dengan syarat harta tersebut dapat diperolehi dengan cara yang halal. Kerana pertama, dengan memiliki harta yang banyak, umat Islam akan dapat melakukan ibadat haji dan zakat dengan mudah. Sebab ini ibadat yang memerlukan harta. Dengan harta yang banyak, kita dapat melakukan ibadat tersebut dengan secara mudah dan tenang. Yang kedua, dapat membantu golongan fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan dengan cara yang mudah. Yang ketiga, dapat menyediakan keperluan asas kepada diri sendiri dan keluarga. Yang keempat, dapat mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam. Dan yang akhir sekali, yang kelima, dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Ini antara sebab mengapa Islam menyuruh umatnya mencari sebanyak mungkin harta. Seterusnya, asas pemilikan harta dalam Islam. Selamat pemilikan harta. Konsep pemilikan ataupun asas pemilikan harta dalam Islam. Kita mesti yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah pemilik sebenar harta. Pemilik sebenar hartanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menganugerahkan dan mengamanahkan harta tersebut kepada manusia. Bukan hak milik kita yang sebenarnya. Dia adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diberi pinjaman untuk menggunakan harta tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita yakin bahawa pemilik sebenar harta adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan cara pemilikan harta yang sah. Nak dapatkan harta yang sah, mestilah secara seperti melalui jual beli, wasiat dan sebagainya. Dan Islam juga melarang kita daripada mendapatkan harta secara yang batil, secara yang tidak halal, seperti riba, mencuri dan sebagainya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya berusaha memiliki harta bagi memenuhi keperluan asasi kehidupan mereka. Bekerja untuk mendapatkan harta telah merupakan satu kewajipan. Kewajipan umat Islam. Siapa yang berusaha mendapatkan harta, dia telah melakukan suatu ibadat yang diberikan pahala. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan cara pembelanjaan harta, cara berhemah, seperti tidak melakukan pembaziran dan tidak bakhil. Untuk cara membelanjakan harta juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut cara mendapatkan harta pun ditetapkan oleh Allah. Cara membelanjakan harta juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini asas pemilikan harta dalam Islam. Okay, seterusnya matlamat pemilikan harta. Apa matlamat kita memiliki harta? Okay, matlamat pemilikan harta yang pertama untuk mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana menurut peraturan syarak. Okay, kita mendapat keberkatan daripada Allah. Yang kedua, menjamin keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Untuk menjamin keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Dan yang keempat, untuk mengelakkan daripada berlakunya penindasan dan kezaliman dalam kalangan masyarakat. Ini antara matlamat pemilikan harta dalam Islam. Okay, seterusnya, apa akan berlaku jika tidak ada hak milik? Orang tidak dapat memiliki harta. Dia bekerja tapi bukan hak milik dia. Pertama, akan menjadikan manusia itu malas untuk berusaha kerana merasakan hartanya akan dirampas oleh orang lain. Dia akan jadi malas bekerja. Kemudian, manusia tidak bebas untuk mengguna harta yang dimilikinya. Tidak bebas. Nak guna harta, minta izin orang lain. Yang ketiga, harta yang dimiliki tidak akan dapat diwarisi oleh pewaris mereka. Ini antara kesan jika tidak ada hak milik dalam harta kita. Okay, seterusnya peraturan dalam pemilikan harta. Peraturan dalam pemilikan harta. Harta yang dimiliki tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya, tetapi mestilah digunakan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ketetapan tersebut, pertama, harta mestilah dibelanjakan secara berhemah dan tidak membazir. Okay, harta yang kita milik, walaupun hak milik kita, tidak boleh kita berbelanja secara membazir. Yang kedua, menunaikan tuntutan dan kewajipan terhadap harta seperti mengeluarkan zakat dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang dimiliki mestilah dikembangkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak seperti melabur dalam pelaburan yang tidak bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Ini peraturan dalam pemilikan harta. Belanja secara berhemah, menunaikan kewajipan terhadap harta, kemudian dikembangkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Seterusnya, hak yang mesti ditunaikan ke atas harta. Apa hak yang mesti ditunaikan terhadap harta? Pertama, hak ke atas pemiliknya seperti memenuhi keperluan diri dan keluarga. Hak ke atas pemilik harta tersebut iaitu memenuhi keperluan diri kita sendiri dan keluarga. Yang kedua, hak terhadap orang lain seperti mengeluarkan zakat, derma, sedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga, hak ke atas negara seperti membayar cukai, menderma untuk pendidikan dan pembangunan negara. Ini hak yang mesti ditunaikan. Itu juga pertama terhadap pemilik, hak terhadap harta, hak terhadap negara. Okey. Itu peraturan dalam pemilikan harta. Seterusnya, konsep kebebasan dalam pemilikan harta. Okay, harta yang kita miliki ini kita bebas untuk kita gunakan. Okay. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk memiliki harta. Walau bagaimanapun, harta yang dimiliki mestilah memenuhi konsep pemilikan harta dalam Islam. Di antara konsep pemilikan tersebut ialah pertama, harta yang dimiliki mestilah diperolehi dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, dengan kepentingan orang awam. Seperti tidak merompak, mencuri, rasuah dan sebagainya. Itu yang pertama, konsep kebebasan. Okay, harta dimiliki mestilah diperolehi dengan cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan kepentingan awam. Yang kedua, harta yang dimiliki mestilah diperolehi dengan cara yang halal dan diakui oleh syarak seperti bekerja sendiri atau makan gaji. Dan yang ketiga, harta yang menjadi hak milik awam tidak boleh dijadikan hak milik peribadi seperti sungai, pantai, udara dan sebagainya. Hak milik awam tidak boleh dijadikan hak milik peribadi. Cara pemilikan harta oleh individu pertama sama ada melalui pekerjaan yang halal, melalui pewarisan, harta yang diwariskan daripada ibu bapanya, ataupun melalui pemberian daripada kerajaan kepada rakyat. Kerajaan hadiahkan kepada kita sebidang tanah dan sebagainya. Yang keempat, melalui harta yang dipindahkan secara percuma, seperti melalui wasiat, hibah, hadiah dan mas kahwin bagi orang perempuan. Okay.
ini harta yang dipindahkan secara percuma. Wasiat ni wasiatlah, dia mewasiatkan hartanya kepada seorang apabila dia meninggal. Apabila dia mati, dia kata harta ni akan jadi hak milik orang lain. Itu wasiat. Hibah ni adalah pemberian. Sahaja dia nak bagi pada seseorang. Hadiah pun sama dengan seperti pemberian. Hadiahkan harta, emas kahwin. Itu sejumlah harta yang mesti diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan berlakunya akad nikah. Okey, ni cara pemilikan harta oleh individu. Okey, seterusnya sebab apa Islam membataskan hak milik. Mengapa ada batasan dalam hak milik? Hak milik harta kita ni bukan semua milik kita. Dia tidak boleh menggunakan harta tersebut secara sewenang-wenangnya dengan membazir dan sebagainya. Apa ni antaranya? Untuk mengelakkan manusia daripada merasa sombong dan terlalu mencintai harta. Sebab itu ada zakat. Kita juga ada sedekah, derma, supaya mengelakkan manusia daripada terlalu sombong dan terlalu mencintai. Yang kedua, menyedarkan manusia bahawa dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan, seperti hak orang miskin, hak anak yatim dan hak keluarganya. Yang ketiga, untuk menjadikan manusia sentiasa bersyukur dan tidak terlalu kecewa jika harta mereka diperlukan untuk kepentingan awam, seperti pembinaan hospital, sekolah dan sebagainya. Itu adalah hak milik. Kita yang rasakan semua harta kita ini adalah milik kita, ada milik orang lain. Seterusnya, bukti harta adalah milik sementara yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Apa buktinya? Ialah harta adalah sumber ciptaan Allah SWT. Dia bukan hak milik manusia, bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah SWT. Harta merupakan ujian daripada Allah SWT kepada manusia, dan pengurusan harta secara adil dan mengikut hukum Allah adalah merupakan satu ibadah. Dan mencari serta membelajarkan harta mestilah mengikut peraturan Islam. Ini bukti bahawa harta adalah milik sementara. Bukan semua orang boleh menguruskan hartanya sendiri. Ada setengah-setengah golongan, walaupun mereka mempunyai harta, tetapi mereka tidak ada kelayakan untuk menguruskan harta. Hartanya mesti diuruskan oleh orang lain. Sebab kalau mereka uruskan sendiri, mungkin harta tersebut akan rosak, akan berlakunya penyelewengan dan sebagainya. Okay. Antara golongan yang tidak layak menguruskan hartanya adalah seperti kanak-kanak. Mengapa kanak-kanak tidak layak menguruskan hartanya sendiri? Kanak-kanak ni ialah kanak-kanak yang berumur kurang daripada, kalau dalam ni kurang daripada 18 tahun. Ataupun kanak-kanak yang tidak mengenal antara kebaikan dan keburukan. Kanak-kanak tidak layak menguruskan harta warisannya kerana mereka belum mencapai tahap kematangan berfikir dan tidak dapat membezakan antara kebaikan dengan keburukan sesuatu tindakan mereka. Apabila mereka telah dewasa dan berkebolehan untuk menguruskan hartanya sendiri, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada mereka. Kanak-kanak, macam mana kanak-kanak dapat harta? Misalnya, ibu bapa dia meninggal dunia, mati. Ibu bapa mati, meninggal dunia, misalnya terlibat dengan kemalangan. Dan dia ada beberapa orang anak. Anak-anak ini akan mendapat harta tersebut sebagai harta warisan. Jadi mungkin dia ada banyak harta. Ada beribu-ribu ataupun berpuluh-puluh ribu. Ada duit. Tapi dia tidak boleh menguruskan harta tersebut. Kerana dia masih kanak-kanak dan tidak mencapai tahap kematangan berfikir. Jadi hartanya akan diuruskan oleh orang lain ataupun satu badan amanah untuk menguruskan hartanya, dan harta tersebut akan diberikan kepadanya setelah dia dewasa. Setelah dewasa dan berkebolehan untuk menguruskan hartanya sendiri. Jadi dengan anak yatim. Okey? Kanak-kanak dengan anak yatim pun sama. Anak yatim adalah anak-anak atau orang yang kehilangan ibu bapa ataupun kehilangan bapa ataupun kehilangan ibu. Lebih kurang sama ni. Dan mereka juga, anak yatim ini tidak layak juga mengurus harta kerana mereka belum mencapai umur dewasa. Kalau telah mencapai umur dewasa, mereka boleh menguruskan hartanya sendiri.
dia lebih kurang. Sebabnya kerana belum mencapai tahap kematangan berfikir. Dan yang ketiga, orang yang terengkat akal ataupun orang yang lemah akal juga tidak layak menguruskan harta kerana tidak berkemampuan untuk membuat penilaian yang sempurna ke atas harta mereka berasaskan kepada keutamaan. Orang yang macam orang yang lembam, dia tak dapat berfikir mana yang lebih penting, sama ada beli alat permainan dengan simpan duit tersebut. Dia mungkin akan membazirkan duit tersebut. Itu juga dengan orang gila. Tidak layak menguruskan harta kerana tidak mampu mengendalikan harta dengan baik. Pembaziran akan berlaku jika harta diserahkan kepada mereka tanpa dikawal. Okey, ini antara golongan-golongan tidak layak menguruskan hartanya sendiri sebabnya satu saja kesana akal. Kerana pemikirannya tidak matang. Bila mereka boleh menguruskan harta sendiri, apabila pemikiran mereka menjadi matang. Sama ada mereka dewasa ataupun kalau orang gila ni mereka sembuh daripada penyakit gila tersebut. Ini Islam jaga takut berlakunya pembaziran dan penyalahgunaan harta. Mereka mungkin ditipu oleh orang yang di luar sana. Jadi macam mana nak menguruskan harta orang tidak berkemampuan tadi? Okey, pertama, seorang yang boleh dipercayai hendaklah dilantik sebagai pemegang amanah. Lantik seorang sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah boleh membelanjakan harta tersebut sekadar memenuhi keperluan asas sahaja seperti membeli pakaian, makanan dan keperluan lain kepada golongan tersebut. Boleh guna duit tersebut untuk kegunaan mereka. Ketiga, pemegang amanah tidak boleh membazirkan tersebut kepada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Dan yang keempat, pemegang amanah mestilah menyerahkan harta tersebut apabila pemiliknya mampu menguruskan hartanya dengan baik. Ini cara pengurusan harta. Pengurusan harta milik golongan yang tidak berkemampuan. Kita nak lantik seseorang individu ataupun satu badan yang sebagai pemegang amanah. Peranan harta dalam membawa kebahagiaan kepada hidup manusia. Apa peranan harta? Pertama, harta sebagai alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia. Alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia, contohnya dengan mengeluarkan sedekah atau derma, akan mengeratkan hubungan antara golongan miskin dengan golongan kaya. Mengeratkan hubungan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk beribadat. Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menaikkan ibadat haji, zakat dan sebagainya. Alat untuk beribadat. Yang pertama tadi alat untuk merapatkan hubungan. Yang ketiga, alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, nak belajar, nak menambahkan ilmu juga memerlukan harta untuk perbelanjaan. Sama ada kita nak membayar yuran ataupun memberi syagati kepada guru dan sebagainya. Alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, harta sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan memenuhi keperluan hidup dengan sempurna. Untuk keselesaan. Boleh juga harta kita jadikan alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa, kenderaan yang lebih selesa, beli rumah yang lebih selesa, beli pakaian yang lebih selesa. Ini peranan harta dalam kehidupan manusia. Seterusnya, apakah amalan-amalan yang boleh dianggap sebagai melanggar hak milik dalam Islam? Pertama, menggunakan harta dengan cara yang melanggar peraturan syarak seperti membazir. Membazir melanggar hak milik dalam Islam. Yang kedua, mengawal pengeluaran dan pemasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti monopoli. Monopoli melanggar hak milik harta. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dengan cara menipu sukatan atau timbangan seperti melakukan manipulasi dalam perniagaan. Dan yang keempat, yang akhir sekali, mencerobohi harta atau sesuatu yang menjadi milik orang lain seperti mencuri dan merompak. Ini antara amalan yang melanggar hak milik dalam Islam. Membazir, monopoli, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Okey, seterusnya, apakah kebaikan kita menunaikan tanggungjawab terhadap harta dan keburukan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta? Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta pertama akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kerana telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dapat memupuk semangat persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia.
Dan yang ketiga, harta semakin berkembang kerana mengikut segala peraturan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebaikan menunaikan tanggungjawab. Betulnya keburukan. Apa dia keburukan? Melanggar tanggungjawab terhadap harta. Pertama, manusia akan berlomba-lomba mencari harta tanpa mempedulikan batasan hukum halal dan haram. Seperti manusia melakukan monopoli, manipulasi dan sebagainya. Dengan itu akan menjejaskan kepentingan orang lain dalam mendapatkan harta. Akan berlakunya monopoli penipuan secara berleluasa. Yang kedua, akan hilangnya semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam masyarakat. Tiada lagi semangat tolong-menolong. Semua orang akan tindas-menindas antara satu sama lain untuk mendapatkan harta. Akhir sekali akan berlakunya penindasan dan kezaliman dalam masyarakat. Ini kesan buruk jika manusia mengabaikan tanggungjawab terhadap harta. Ini aspek-aspek ataupun tajuk yang telah kita pelajari pada kali ini, dan mudah-mudahan pelajar-pelajar dapat memahami apa yang telah kita bincangkan dan telah mencapai apa yang perlu kita ketahui dalam tajuk ini. Pengertian hak milik, asas pemilikan harta dan sebagainya. Jadi sebagai rumusan, Islam mengiktiraf dan menghormati hak milik seorang terhadap hartanya. Setiap orang iktiraf hartanya. Islam melarang umatnya memiliki harta dengan cara yang salah. Pemilikan harta dan Islam bukanlah bersifat mutlak kerana adanya hak-hak orang lain dalam harta tersebut. Dan harta yang dimiliki hendaklah digunakan untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat dan negara. Dan last sekali sebagai penilaian, pelajar-pelajar boleh klik link ni untuk ke soalan saya sediakan. Iaitu milik khusus bagi seorang individu seperti rumah, kereta dan sebagainya. Individu, hak milik individu. Harta yang menjadi hak milik semua warga negara secara bersama, sekolah. Hak milik negara. Dan begitulah seterusnya. Pelajar-pelajar boleh ambil. Begitu dengan padanan ni, boleh print. Boleh download dan boleh print. Saya akan bagi link yang di bawah dalam ulasan untuk pelajar ambil. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.